Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai gulam, pendekkan cita-citamu dan kurangkan tamakmu kepada dunia, dan solatlah seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Ingat, jangan sampai ada orang mukmin yang senang tidur kecuali surat wasiatnya sudah tertulis, dia letakkan di bawah kepalanya. Jika dia terus dibangunkan Allah dalam keadaan afiat dari tidurnya, maka itu adalah suatu hari lagi yang dipenuhi keberkatan. Kalau tidak, maka surat wasiatnya akan ditemui oleh para keluarganya, yang tentu akan berguna buat mereka sesudah kematiannya, agar mereka akan mendoakan buatnya. Sebaiknya makananmu pun sebagai makanan orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Kehadiranmu juga sebagai kehadiran yang terakhir di antara kaum keluargamu. Pertemuan dengan rakan taulan pun sebagai pertemuan orang yang mengucapkan selamat tinggal. Dan aku pun akan merasakan kata-kata selamat tinggal di hatimu. Bagaimana semua itu tidak harus berlaku bagi orang yang bagaimana semua ini tidak harus berlaku bagi orang yang perkara dan urusannya di tangan selainnya. Hanya segelintir orang sahaja yang diberitahu apa yang bakal berlaku buat mereka dan dari mereka, dan bila pula mereka sebenarnya akan mati. Semua hal ini tersimpan dalam hati mereka, dan mereka melihat semua itu dengan pandangan yang jelas, sebagaimana kamu sekalian melihat matahari itu jelas. Akan tetapi lidah mereka keluh dari dapat menyatakannya. Yang pertama-tama mendapat tahu tentang hal ini ialah kebatinannya. Lalu kebatinan itu akan memaklumkannya kepada hati. Hati akan memaklumkan kepada jiwa yang mutmainnah, yakni yang tenang tentram, dan jiwa itu akan menyimpang rasa itu. Jiwa yang mendapat maklumat tentang perkara ini sesudah dia menjaga adabnya dan berkhidmat kepada hati dan berdiri di sampingnya, sehingga dia menjadi ahli untuk mengetahuinya selepas bermujahadah dan menanggung berbagai macam ujian dan kesukaran. Barang siapa yang sampai ke makam ini, dialah pengganti dan khalifah Allah di muka bumi ini. Dialah pintu segala rahsia, di tangannya ada semua kunci-kunci hati, yang ia merupakan pembenaran Allah Ta'ala. Ini adalah perkara yang sukar dicapai oleh logika akal manusia. Apa yang tersingkap padanya umpama suatu bibit kecil dari kekuasaan Allah Ta'ala, atau setitik air dari lautan yang luas, serta semacam sinar dari cahaya matahari. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kemaafan kerana aku terpaksa berbicara tentang rahsia-rahsia ini. Kau tahu bahawa aku sangat terdesak. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita senantiasa mengetahui dan meyakini bahawa hidup ini sifatnya ialah sementara, ianya tidak kekal. Dan kita sudah melihat dengan mata keyakinan bahawa setiap yang datang pasti akan pergi, dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh kerana itulah syiar kehidupan kita dan juga perkara utama yang selalu menjadi pandangan kita, yang menjadi tafakkur dan muhasabah kita, ialah
hampirnya kematian dengan kita. Kematian itu semakin hari dia akan menjadi semakin hampir dan semakin dekat. Kali itulah kita perlu pendekkan cita-cita kita. Yang dimaksudkan pendek cita-cita ialah merasakan bahawa umur kita hampir tamat. Maka ini yang disebut sebagai qisarul amal. Lawannya ialah tulul amal. Qisarul amal artinya pendek cita-cita. Bukan bermaksud tidak merancang, bukan bermaksud tak fikir itu dan ini, tetapi sentiasa melihat bahawa kematian itu berada di hadapan. Dan para ulama memberi perumpamaan kematian itu dan sifat berjaga-jaga umpama kita melihat singa yang tidur. Bila kita melihat singa yang tidur, walaupun dia tidur, kita tak mungkin rasa aman. Sebab kita tahu bila-bila masa dia boleh buka mata dia. Dan kalau kita berada di hadapan singa yang tidur, tidak mungkin kita berani buat bising walaupun dia dah tidur. Tidak berani kita buat sesuatu yang bersifat provokasi walaupun dah tidur. Kerana kita meyakini bahawa dia akan bangkit dan bangun, lalu menerkam, lalu membahak, lalu membunuh. Maka demikian kita melihat kematian. Kita tidak pernah merasa aman untuk melihat kematian dengan maksud rasa tak mati, rasa lambat lagi, rasa belum masanya lagi, rasa orang lain dulu, bukan kita. Rasa sempat buat tu, sempat buat ni. Rasa sempatlah kita bercucu. Rasa sempatlah kita untuk pencing, untuk sekian-sekian yang merupakan tulul amal, panjang angan. Ingatan kita pada mati menyebabkan kita setiap hari melakukan ketaatan pada Allah. Sebagaimana kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahmatullahi alaih, bila mana orang tu ingat mati, maka Allah akan berikan kepadanya 3 perkara. Yang pertama, dia akan menyegerakan taubat. Yang kedua, dia akan cukup dengan dunia yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan sentiasa cergas buat ibadat. Tapi orang yang tak ingat mati, dia akan dibaliki dengan 3 perkara. Yang pertama, dia melambat-lambatkan taubat. Yang kedua, dia tak pernah cukup dengan dunia, tamak. Dan yang ketiga, dia sentiasa punya alasan untuk buat ibadat. Lemah ibadat. Lemah tadi dibina dengan alasan-alasan yang berbagai. Maka perumpamaan dekatnya kematian kita, sehingga kata Syekh Abdul Qadir, anggaplah semua yang datang, yang berlaku pada diri kamu, semuanya tak akhir. Solat kamu, solat tak akhir. Barangkali inilah subuh tak akhir kita. Barangkali inilah kuliah tak akhir kita. Saya mungkin kali tak akhir bercakap di sini. Tuan-tuan mungkin kali tak akhir mendengar kuliah saya. Barangkali ini pertemuan kali tak akhir kita. Barangkali ini makan kali tak akhir kita. Barangkali ini balik kampung tak akhir kita. Barangkali ini melancong tak akhir kita. Barangkali ini umrah tak akhir kita. Barangkali ini haji tak akhir kita. Barangkali ini adalah perbuatan tak akhir kita. Sentiasa kita melihat bahawa benda ni mungkin terakhir. Bila Allah sebut dalam Quran, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku esok hari. Barangkali ini sihat tak akhir kita, lepas tu kita mungkin sakit. Barangkali ini sakit tak akhir kita, kita mungkin mati lepas tu. Barangkali inilah jamuan tak akhir kita makan. Walimah tak akhir, orang panggil kita, ni hari Sabtu walimah banyak, ni mungkin kali tak akhir. Barangkali ini kali tak akhir kita jenguk orang-orang yang kita sayang di kalangan silaturahim kita. Barangkali ini kali tak akhir kita jenguk anak kita. Barangkali ini kali tak akhir kita jenguk ayah kita kat kampung, mak kita kat kampung. Maka semuanya ini untuk membangkitkan kesedaran, supaya dengan ingatan seumpama ini kita tidak melepaskan waktu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan terbaik untuk orang sekeliling kita. Sebab saya tahu mungkin saya tak akhir dengan dia, maka saya tak nak berbalah dengan dia.
Saya tak nak wasangka buruk dengan dia. Saya sentiasa positif dengan dia. Kali ini mungkin kali terakhir. Kali itu orang yang ingat mati, pendek pemusuhannya, hilang dendamnya serta dengkinya, tamak ataupun berakhir segala tamak halabanya bila dia ingat mati. Bila Nabi SAW menyebut sallu salata muwaddi'in, solatlah kamu sebagaimana solat terakhir kamu. Rasulullah jumpa seorang sahabat namanya Tariq Al-Haribi. Beliau berkata, ya Tariq, wahai Tariq, ista'iddi lil maut, bersiap sedialah kamu dengan kematian. Ini Tariq ni bukanlah orang tua, orang muda. Kata Nabi SAW, ya Tariq, ista'iddi lil maut qabla nuzulil maut. Rawahul Hakim. Wahai Tariq, setiap sedia dengan mati sebelum mati itu datang. Tentu kita dalam perancangan duniawi, semua kita bersiap sedia dah. Saat saya dah siap, ini aset untuk anak-anak saya bila dia besar. Lambat lagi besar tu 2-3 tahun. Saya dah buka akaun ASB dia, akaun, semua akaun untuk anak kita yang masih kecil. Saya pun dah buka akaun tabung haji, biar dia boleh pergi haji. Umur dia mungkin baru 2 bulan. Saya buka akaun Toha untuk anak kita pergi haji. Senang Ustaz? Tidak. Kalau kita daftar lewat-lewat, mau 100 tahun. Maka saya lahir je saya daftar. Baik, kita dah buat perancangannya. Ramai ayah-ayah dan ibu-ibu dah beli aset untuk anak-anak sebagai persiapan. Kadang-kadang si ibu dah beli emas untuk anak perempuan dia. Ni beli emas banyak-banyak ni Ustaz, nak bagi anak-anak perempuan dia. Anak perempuan kecil lagi kita tak bagi, tapi kita pegang tu, kita jaga. Nanti dia besar, habis sekolah kita bagi kat dia. Perancangan demi perancangan untuk masa depan kita. Kita lupa ialah masa depan yang paling diyakini ialah kematian. Masa depan yang kita tengok, yang kita fikir itu cuma samar-samar. Kalau saya berada pada usia 50-an, saya melihat lagi 5 tahun akan datang, untuk saya pencing, untuk saya bersara, ia sama, saya tak tahu. Saya tengok anak saya umur 9 tahun, untuk melihat masa depan dia nanti pada usia 20-an, untuk dia kahwin, untuk saya punya menantu, untuk saya punya cucu, ia sama-sama. Perancangan berkait dengan kita adalah sama-sama. Yang ini tidak jelas dan kita tak tahu. Tetapi kematian depan kita cukup jelas. Kerana kematian tidak pernah rehat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kullu sa'atin tamurru 'ala ibni Adam fa innahu yumkin an takuna sa'atu mautihi bal kullu nafasin. Setiap detik yang kita lalui, yang dilalui oleh anak Adam, barangkali itulah detik kematiannya. Bahkan setiap nafas. Kita bernafas sekali, kita hembus, kita tarik nafas. Setiap nafas itu ada kematian. Maksudnya hampir kematian. Bukan sekadar detik, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, detik. Maksudnya setiap jam, setiap beberapa minit akan berlaku kematian pada anak Adam. Bukan setiap nafas. Barangkali ketika tuan-tuan sedang menarik nafas, ada orang yang tidak bernafas lagi. Barangkali ketika tuan-tuan sedang menghembuskan nafas, ada orang yang sudah tidak boleh hembuskan nafasnya lagi. Yang ini apa? Kematian. Yang datang mengejut, yang datang begitu cepat, di luar persiapan dan persediaan manusia, melainkan orang-orang yang memang senantiasa bersedia. Kerana itu Nabi SAW berkata, kata Syamsul Qadir, beliau menyebut, jangan sampai ada orang mukmin yang sedang tidur kecuali surat wasiat tertulis diletakkan di bawah kepalanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma hakkum mri'in muslim law syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu fi riwayatin inda ra'sihi. Tidak halal bagi seorang Islam, hak kemestian bagi setiap orang Islam, tidak berlalu kepadanya 2 malam berturut-turut melainkan sudah tertulis wasiat di sisi kepalanya. Tetapi bila kita sebut wasiat, apa itu wasiat? Pesan untuk berbuat baik,
Pesan untuk buat sesuatu yang kita tak mampu buat disebabkan datangnya kematian yang mengejut. Wasiat ini ialah pesan-pesan kepada orang hidup. Kalau kita melihat hukum wasiat, wasiat ni ada 5 hukum. Yang pertama, wasiat wajib. Wajib bagi wasiat. Tuan-tuan, wajib tulis wasiat. Bila mana dengan wasiat tadi dia ketahui tentang hak-hak yang kita tanggung. Umpamanya kita berhutang dengan orang, dan kita pun tak nak beritahu orang, malulah kita, sebab kita pun yakin boleh bayar rasanya. Kita pun tak nak beritahu isteri kita, ataupun kalau isteri tak nak beritahu suami. Kalau anak-anak tak nak beritahu mak ayah, takut mak ayah susah hati sebab dia rasa dia boleh bayar, maka dia tinggalkan wasiat. Ini wasiat fulan bin fulan yang mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wasiat kepada orang yang ditinggalkan supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, supaya melaksanakan kebaikan sepanjang usianya. Maka dengan ini saya, fulan bin fulan, ingin mewasiatkan sebahagian harta saya untuk dibayar hutang yang saya tanggung, yang menjadi kewajiban ke atas saya kepada fulan bin fulan. Ini bentuk lafaz ringkas wasiat. Tersebut ini wasiat daripada yang mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Untuk menunjukkan ini wasiat daripada orang Islam. Ya, memang kalau kita belajar hukum wasiat, dia tak syarat Islam. Maksudnya apa pun wasiat, even orang kafir pun wasiatnya sah, dia laksanakan. Kan syarat wasiat pertama ialah baligh. Pertama ialah berakal. Yang kedua ialah dipanggil merdeka. Dia ada akal, dia boleh tulis wasiat. Walau budak kecil pun dia boleh tulis wasiat. Kita fokuskan pada wasiat orang beriman. Orang kafir pun dia tulis wasiat, dan wasiatnya secara hukum syariat dilaksanakan. Dalam Islam, bila Nabi SAW kata tak boleh seorang tu tidur 2 malam berturut-turut tanpa ada wasiat di sisi kepala. Bila kita cuba faham hadis ini yang saya kata para ulama menyebut ada 5 hukum wasiat. Wasiat pertama wajib bila mana berkait dengan kewajiban kita bayar hutang, ataupun ada sesuatu berkait dengan hutang dengan Allah. Kita puasa tak habis, kita tak nak beritahu pada anak-anak kita puasa kita tak habis, malulah kita, tu zaman jahiliah kita tinggal wasiat. Oh ayah, ada tinggalkan puasa sekian-sekian banyak hari, yang ayah dah berusaha untuk qada puasa tersebut, dan dia kata ayah mati dalam tempoh sekian-sekian, maka dia ambil harta untuk dibayar fidyah puasa yang ditinggalkan. Itu hutang dengan Allah. Atau kita mungkin ada zakat tak bayar. Zakat lama-lama masa kaya-kaya tu tak bayar, sekarang baru isah kita pun bayar sikit-sikit. Mungkin tak mampu habiskan sebelum kita, dengan usia kita macam ni, tinggalkan wasiat. Wajib wasiat. Yang kedua, wasiat yang hukumnya sunat, bila dia mengandungi pahala yang banyak. Contoh, saya wasiatkan supaya sebahagian harta saya dibuat kebajikan itu, kebajikan ini, kerana mengharapkan pahala yang banyak. Ini disunatkan. Sebab kita tak boleh berhenti buat kebaikan walaupun kita dah nak mati, atau walaupun kita dah mati, biar kebaikan itu berterusan melalui wasiat. Nabi SAW mewasiatkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, selagi mana dia hidup, dia melakukan korban untuk Rasulullah. Sebab itu kebanyakan para ulama menyatakan, apa hukum melakukan korban pada si mati? Boleh, dengan syarat diwasiatkan. Kalau si mati tidak mewasiatkan melakukan korban, maka tidak disunatkan buat korban. Kerana korban itu syiar bagi orang yang hidup. Jadi kalau ayah kita diwasiat, bahawa ingat wahai anakku, laksanakan korban untuk ayah setiap tahun selagi mana kamu ada nyawa, maka si anak akan memikul tanggungjawab tadi melakukan korban untuk ayah dia dengan harta ayah dia pada hudud, pada sempadan 1/3. Ini terus buang 1/3 harta ayah dia, asingkan, ini untuk ibadat korban yang ayah dah wasiat misalnya. Maka apa-apa wasiat yang menjadikan kita dapat pahala banyak, sunat kita buat. Sunat kita buat wasiat-wasiat. Wa imma wasiat berkait harta,
Atau wasiat berkait dengan perbuatan tertentu, umpama kita wasiatkan hendaklah yang memandikan saya fulan bin fulan, orang baik, supaya dia tertutup rahsia kita. Hendaklah yang menyembahyangkan saya fulan bin fulan, kerana kita mengharapkan keberkatan doanya. Hendaklah saya ditanam di tempat sekian-sekian, kerana mengharapkan kejiranan yang baik. Maka itu pahala yang besar, pahala yang banyak. Maka sunat wasiat macam itu. Itu wasiat. Umpama kita tinggalkan wasiat supaya anak kita kahwin dengan fulan bin fulan, ataupun kahwin dengan fulana binti fulan, sebab kita tahu ni pasangan yang soleh, yang solehah. Lalu kita wasiatkan supaya awak anak saya kahwinlah dengan perempuan ni, dia orang solehah. Kahwinlah lelaki ni, dia orang soleh. Wasiat. Itu wasiat yang baik. Cuma secara pelaksanaan, bila wasiat berkait dengan hak dia si mati, maka di situ kita boleh laksanakan. Tapi kalau wasiat berupa hak orang lain, maka terpulang pada orang tu. Kalau sekiranya ayah kita wasiat kat kita, mu bila aku mati kahwin orang ni, maka apakah kita katakan kita wajib buat? Tak wajib. Tapi sunat kita membantu wasiat yang baik. Kalau wasiat tu baik, maka sunat kita bantu. Atau umpama ayah kita tulis wasiat, aku wasiatkan kamu belajar dengan orang ni. Kita anak kita ni, dia tak reti, dia tak kenal tok-tok guru, kita kenal tok-tok guru. Lalu kita wasiatkan dia supaya dia belajar dengan fulan bin fulan, kerana mengharapkan keberkatan ilmu, manfaat ilmu. Ini adalah pesan-pesan yang baik yang disunat kita tinggal wasiat. Yang ketiga, wasiat tadi makruh. Bila makruh? Bila wasiat tadi tak beri apa pun kebaikan, bukan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Kita wasiat supaya kita dikafankan dengan kain kuning. Ya boleh kafan kain kuning, tapi tak disunatkan, makruh. Kerana sunat dikafankan dengan kain putih. Tentang dulu viral, bila ada satu jenazah diviralkan, dikafankan dengan kain kuning. Heboh. Tapi ada bagusnya penengkuan kita tahu apa hukumnya. Lalu kata keluarga kami memang secara keturunan mengkafankan jenazah keluarga kami dengan kain kuning. Ya ini perkara yang makruh. Ya wajib dikafankan dan sunat kain putih. Wajib, kafan tu wajib untuk menutup aurat si mati. Dan sunat pakaian putih. Yang lain pada putih ada yang kafankan dengan kain hitam sebagai contoh. Hukumnya makruh. Kalau wasiat diturunkan begitu, makruh. Dan apa sahaja wasiat yang bersifat tidak mendatangkan pahala, bahkan menyalahi sunnah. Hendaklah saya bila mati, kamu semua duduk kat kubur saya sekian-sekian hari, temang saya misalnya, maka itu tidak memberi manfaat. Maka wasiat yang bersifat makruh tidak boleh dilaksanakan. Dan ada wasiat bersifat harus bila benda tadi tidaklah ada manfaat banyak, tapi tiadalah larangan. Umpama kita nak biar kita ditanam di kampung halaman, contohlah, atau tempat sekian-sekian, nak tanam sebelah mak kita, sebelah ayah kita, itu wasiat yang harus. Wasiat yang harus. Boleh buat, boleh tak buat, tak ada masalah apa. Kalau ada masyakkah, maka tak perlu buat. Masyakkah mungkin, misalnya mayat balik kampung sebagai contoh. Tapi ada masyakkah lah nak balik kampung, orang cuti. Ni driver van jenazah pun cuti ni. Sebab dia pun ada anak juga cuti sekolah. Mati tak cuti, tapi driver van jenazah tu cuti. Yang tukang mandi mayat pun cuti. Dah susah dah gitu. Tengok pula wasiat, mesti tanam sebelum asar sebagai contoh. Bagus wasiat tu, tapi tak ada orang nak uruskan ni melainkan malam hari. Saya pun driver jenazah, mandi jenazah, tak boleh, saya lepas maghrib boleh balik. Lepas asar saya tak boleh, saya tak free. Sebab tu saya selalu sebut bab mandi jenazah ni, biar kawan keluarga sendiri tahu. Sebab kita tak berharap orang mandi jenazah. Sebab dia pun orang, kita tak boleh salahkan dia. Dia pun nak cuti, dia pun ada family. Bukan orang mandi jenazah tu dia tak ada bini, dia tak ada isteri, dia tak ada suami. Dia mesti ada komitmen dia. Kadang kalau perempuan yang meninggal, cari mana yang boleh mandi jenazah muslimat.
Ni dia ni isteri yang mungkin ikut suami dia bercuti. Tengah pilih pinggan mangkuk ni. Orang call. Jah mati ni macam mana? Saya tak boleh tengah pilih pinggan mangkuk ni untuk stok rumah saya. Ni pun untuk buat tahlil pinggan mangkuk ni. Tak sempat nak balik. Siapa nak mandi? Wasiat dia kata mesti ditanam sebelum maghrib. Wasiat dia. Kalau saya mati siang hari, tanam sebelum maghrib. Kalau saya mati malam hari, tanam sebelum subuh. Misalnya ada orang dia wasiatnya macam-macam. Maka wasiat seumpama ini boleh mendatangkan masyakkah pada orang tertentu, maka tak perlu dilaksanakan. Dia mesti tanam dekat kubur ni jauh. Kebetulan pula kat kampung tadi kepala air pula. Macam mana nak pergi ni? Banjir. Misalnya, maka ini boleh wasiat yang bersifat harus. Kalau nampak ada kesukaran melaksanakannya, tidak perlu buat. Agak sukar bagi. Kerana halangan-halangan tertentu. Tapi kalau tak ada kesukaran apa-apa, jalanlah. Maka ini wasiat bersifat harus, tak adalah kebaikan padanya. Tiada pula mudarat. Ia bergantung kepada kelapangan orang hidup untuk buat. Kelapangan orang hidup. Misal kata seorang tu wasiat, yang mandikan jenazah saya mesti fulan bin fulan. Orang tu bukanlah orang soleh pun, orang biasa je. Tadi kita sebut dia wasiat orang soleh, orang baik. Ini orang biasa je, cuma saja dia nak orang ni mandi jenazah. Alasan tak ada sebab tu kawan rapat saya, itu je. Maka kita pun tengok yang saya katakan, yang mandi jenazah ni pulang dia ada urusan di luar. Dia memang ada urusan keluarga dia, balik kampung lah, mungkin dia pergi umrah, mungkin. Tapi wasiat ni kata fulan bin fulan, maka siapa pun boleh. Kan ia bersifat harus. Ia bersifat harus. Kalau sekiranya dia diwasiatkan orang soleh, maka tak ada orang soleh di situ, kan urusan call dia telefon. Ji, ni fulan bin fulan wasiat, orang haji yang uruskan. Maka yang ni akan boleh tunjuk orang soleh yang lain. Saya tak boleh, saya ada urusan, tapi awak suruh fulan bin fulan, dia juga orang soleh. Maka laksanakan. Dan kadang-kadang wasiat itu haram. Di antara dosa besar bila mana kita wasiat sesuatu yang memudaratkan orang-orang hidup. Umpama kita wasiat harta ni beri ke orang lain belaka, sehingga mengabaikan waris yang sah, hukumnya haram wasiat macam tu. Haram. Kita wasiat supaya harta kita ni untuk orang lain belaka. Sebab nak marahkan anak-anak ni. Sebab anak-anak kita cuti tak balik, marah kita. Anak-anak kita ni raya pun tak balik, kita pun bertambah marah. Anak-anak kita ni pun tak telefon kita, bertambah lagi marah. Anak-anak kita ni ulur duit pun tak, bila dapat gaji marah lagi kita. Cucu-cucu dia tak bawa balik, marah lagi kita. Aku buat wasiat, no harta untuk anak-anak. Aku dah wasiatkan pada charity, NGO tu, NGO ni, hukumnya haram. Buat wasiat memudaratkan waris adalah haram. Menyusahkan waris adalah haram. Ini hukum wasiat. Tapi bukan kita nak bicara tentang hukumnya, tapi kita nak bicara tentang kepentingan kita tulis wasiat. Kerana setiap kali kita tulis wasiat, berarti kita ingat mati. Cuba tuan-tuan balik nanti ambil pen, ambil kertas, tulis wasiat. Terus ingat mati, ya Allah, tak lama dah aku. Tujuan tulis wasiat bukan kerana pelaksanaan wasiat itu sendiri, bukan. Tetapi lebih kepada ingat kita pada mati. Paling pun kita leka, jangan kurang daripada 2 hari. Kalau betul tuan-tuan tak ingat mati, tapi janganlah sampai 2 hari tak ingat mati. Umpama makan, paling lama tuan-tuan tak makan berapa hari? Saya tak boleh tak makan pagi ni, tengah hari pun boleh tak makan, petang pun boleh. Berapa lama awak boleh tahan tak makan? Kalau 2 hari tak ada rasa. Kalau 2 hari angin naik atas kepala. Kalau 2 hari mungkin saya gastrik. Kalau 2 hari mungkin, kita tahu. Baik, berapa hari awak tak boleh kencing? Saya ni biasa 5 jam sekali kencing. Tapi kalau keadaan tertentu mungkinlah boleh 8 jam sehari sekali. Lama mana awak boleh tahan kencing? Kadang-kadang boleh 24 jam. 2 hari? 2 hari start batu karang. Terus batu karang. Sebab setiap benda kita boleh tahan untuk beberapa hari, tapi tidak untuk satu tempoh lain. Sama juga mati. Kalau terlalu lama kita tak ingat mati, hati kita keras. Yang lain-lain, kalau tuan-tuan lama tak makan, masuk angin gastrik. Lama tak kencing, tak berak, mungkin buasir, mungkin batu karang.
penyakit yang bersifat zahir. Tetapi bila lama tak ingat mati, penyakitnya hati keras. Tu lebih bahaya pada batu karang. Sebab itu kata ulama, bila mereka atau para ulama menyatakan benda yang paling buruk sekali berlaku pada manusia ialah al-ghaflatu 'anil maut wal i'radu min dhikrihi wa qillatu tafakkur fihi wa tarkul amalu lahu. Benda paling buruk yang berlaku pada manusia ialah lupa mati dan berpaling daripada ingat mati dan sedikit berfikir tentang mati dan meninggalkan amalan untuk persiapan mati. Ini paling teruk kita punya penyakit ni. Bila kita lalai dari ingat mati, kemudian tidak mahu berbicara tentang mati. Kita kalau tak ingat mati tapi suka juga dengar ceramah orang mati, tentang mati, maka kita masih lembut hati. Kurang berfikir tentang mati, ini juga orang keras hati. Dan meninggalkan amalan persiapan untuk mati. Tujuan kita tulis wasiat. Ya, kalau Allah Ta'ala hidupkan lagi kita esok hari, kita akan penuhi dengan keberkatan waktu. Tapi kalau Allah Ta'ala matikan kita, kita dah tinggalkan satu wasiat yang dengannya sebab untuk orang doakan kita, dengannya sebab terlepas segala beban yang ada pada badan kita yang bersifat hutang atau sebagainya. Jadi wasiat ni, tuan-tuan sekalian, bukan sekadar saya katakan kepentingan pada isi kandungannya, tapi ia juga menandakan setiap kali kita tulis wasiat, kita pun ingat mati. Yang saya kata tadi, cuba tuan-tuan ambil pen, ambil kertas sebelum tidur. Daripada kita duduk bergolek kanan, bergolek kiri, payah tidur ni. Ataupun daripada kita penuh, esok nak buat apa ni, esok nak berjalan kat mana pula ni. Cuba ambil pen, ambil kertas, cuba tulis wasiat. Cuba dalam beberapa hari sebelum kita tidur. Biasa kita buat apa sebelum tidur? Ada orang buat sebelum tidur kemas kini WhatsApp. Kemas kini WhatsApp, yang tak jawab, yang belum kita balas, kita balas. Belum baca, kita baca. Ada orang sebelum tidur, dia mungkin kemas kini dirinya, gosok gigi, dia mungkin solat muka sikit. Itu dan ni persiapan dia. Ada orang pula mungkin sebelum tidur makan obat kuruh perut lah, ni obat jantung siang-siang, harapan dia bangun esok lebih sihat. Ada orang sebelum tidurnya tengok TV dulu, mudah-mudahan dapat mimpi jumpa hero dalam tidur, dalam mimpi dia. Ada orang sebelum tidur gaduh dulu, latihan jantung, gaduh bini dia, bini bergaduh dengan dia, sebagai satu latihan jantung dan latihan pidato, supaya esok lancar lidah dia bercakap untuk interview esok. Setiap orang dia mesti buat sesuatu sebelum tidur, mesti. Ada orang yang baik sikit baca Quran sebelum tidur, baca surah Al-Mulk, baca surah As-Sajdah, baca surah Bani Israel, baca surah Az-Zumar, surah-surah yang disunatkan baca sebelum tidur. Tengoklah nak tidur cepat, baca Al-Mulk je lah. Lambat sikit, baca Al-Mulk dengan tambah dengan Alif Lam Mim Sajdah. Agak-agak payah lagi tidur, bacalah surah Bani Israel. Agak-agak lagi payah, sambung lagi surah Az-Zumar. Ini 4 surah yang memang kita digalakkan baca sebelum tidur. Bergantung kepada cepat atau lambat tidur. Ada orang saya katakan memang dia letak kepala hilang, dia tunduk je tidur. Dia punya sensor dia kat situ, jangan tunduk. Dia bila kuliah kita suruh angkat sikit kepala, jangan tunduk. Tunduk, ya, tidur. Senang. Ini baca doa tidur je. Sebab apa, kalau dia baca soal pun dia memang tak sempat. Baru tabarakah hilang dia. Orang kuat cepat ngantuk. Setiap orang dia tahu ukuran kemampuan tidur. Kalau dia mampu untuk bersedia atau mengingati Allah lebih banyak, maka ini lebih baik. Sebab bila kita tidur, sekuat kita ingat Allah, sehebat itulah mimpi yang datang pada kita. Selalai kita ingat Allah, selalai itulah mimpi datang pada kita. Sampai mereka kita rasa macam tak mimpi. Tak ada mimpi, lalai dia. Dia lalai, lain macam. Seorang yang kuat ingat Allah sebelum tidur, mimpi datang dengan kuat. Rohnya menjadi roh yang kuat, dan roh ini boleh melakukan perjalanan yang jauh bila kita ingat Allah. Baik, antara benda yang saya katakan boleh kita buat juga sebelum tidur, tulis wasiat.
Saya yakin, saya percaya siapa pun sebelum tidur ambil pen, ambil kertas, tulis wasiat, terus dia ingat mati. Ini wasiat ibu yang bernama sekian, yang mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, pada anak-anak yang tercinta, supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, supaya tidak mati melainkan dalam Islam. Si ibu ingin mewasiatkan anak-anak jangan berbalak, bukan bersatu padu dan setiap keadaan, sentiasa menjaga silaturahim sesama kamu, sebagai satu pesanan daripada ibu. Dan ini ibu nak wasiatkan, ibu ada hutang dengan fulan bin fulan, maka sekiranya ibu mati, maka bayarlah hutang pada fulan bin fulan. Ibu ada orang tinggalkan barang gadaian dekat ibu, hantar balik kepada empunyanya dan minta balik wangnya. Sekian-sekian wasiat. Ibu dahulu waktu muda lalai sampai lupa puasa, sampai lupa sembahyang, maka bayarlah sebahagian daripada harta ibu untuk fidyah puasa, dan banyakkan istighfar untuk ibu atas kesilapan, kesalahan daripada ibumu yang tersayang. Sekian bulan. Tak berbantah. Tak berbantah. Andai kata Allah bagi peluang kita hidup, kita tu berazam untuk buat lebih baik, untuk buat, untuk isikan keberkatan masa yang Allah bagi. Andai kata kita dah pergi, memang itulah tidur tak akhir kita. Macam kita sebut dari awal, semua orang beriman kena bayangkan semua yang dibuat tu tak akhir. Barangkali ingat tidur tak akhir kita. Terpandang wajah pasangan kita, barangkali inilah pandangan tak akhir. Tengok. Maka kita pun tidur. Kalau Allah izinkan kita hidup, kita akan terus memakmurkan masa kita yang kebaikan. Tapi kalau Allah takdirkan kita mati, kita dah tulis satu wasiat. Wasiat yang menjadi ingatan pada kita. Tentu bagaimana kita tak ingat mati, sedangkan usia-usia kita ini semakin menuju ke depan. Para ulama mengatakan dalam kitaran umur kita, ya kita tahu kita boleh mati bila bermasa. Itu keyakinan kita, dan itu yang kita lihat, dan itu yang kita dengar. Tidak ada usia yang paling selamat untuk hidup, melainkan semuanya dijanjikan kematian. Tak ada usia paling selamat kita rasa kita boleh hidup, melainkan ialah usia yang pernah berlaku kematian. 20, 30, semua usia pernah berlaku kematian. Jadi bagaimana kita melihat umur kita? Kata ulama, kalau sekiranya kita umur 40, sebenarnya kita telah sempurnakan perjalanan ajal kita untuk menunggu waktu kematian kita. Maksudnya begini, tuan-tuan pernah pergi haji, tuan-tuan pernah pergi umrah. Okay, kita rata-rata pernah lah. Kalau tak pernah pun tahulah, bila kita pergi umrah atau pergi haji, apa kita buat? Kita memang fokus nak umrah. Haji, kita pakai ihram, kita berniat atas kapal terbang lagi. Kenapa kita buat? Kita turun walaupun duk sibuk kemas barang kat hotel, sibuk kita nampak Kaabah untuk tawaf. Kita tawaf. Lepas tawaf, sibuk kita melihat tempat sa'i. Lepas tu sibuk kita untuk bercukur, tahallul. Selesai. Lepas selesai umrah, apa yang kita sibuk lepas tu? Kita nak balik. Tuan-tuan dah selesai haji, apa yang dipikirkan? Balik. Saya bila bawa orang haji, mula-mula memang sibuk haji, tanya tu, tanya, sibuk. Habis dia haji, masing-masing cari tiket kartu nak balik awal. Mula kata saya ada kerja, yang ni pun ada kerja, nak balik. Itu perumpamaan. Itulah umur kita. Bila kita berada pada umur 40, kita dah selesai segala manasik itu. Manasik, segala ibadat haji tu, segala ibadat umrah. Kita terfikir nak pulang. Maknanya tuan-tuan, umur 40, ini waktu untuk kita pulang. Bersedialah. Mungkin tuan-tuan beli barang, mungkin tuan-tuan siap barang kargo, tapi dalam hati kita akan pulang. Kita mula melihat tarikh kita balik ni. Kita tahu kita ada lebih lagi 2 minggu. Saya minggu depan balik, Ustaz. Kita mula bila bercakap kat dia makan, Hajah bila balik? Saya tiket saya sekian, pagi petang ni kat mana Jeddah, saya naik ke Madinah. Masing-masing bercakap tentang balik. Tuan-tuan tanya orang yang pergi haji, lepas selesai pada haji, dah melontar di Jamarah, dah habis mabit di Mina, selesai haji, yang buat ifrad dah buat umrahnya. Lepas tu apa yang dibincangkan? Kita nak balik. Bila jadual balik? Saya 18 bulan, saya 20. Begitulah bila kita usia 40, kita dah nak balik, tuan-tuan sekalian.
dah selesai sebahagian besar hidup kita. Alhamdulillah anak-anak kita semua dah boleh berdikari. Alhamdulillah rumah kita pun dah boleh kita bayar semuanya. Bahkan barangkali kalau pun tak habis kita dah mampu bayar. Kenderaan kita pun alhamdulillah dah habis, dah 7 tahun loan kita dah habis bayar. Seperti perjalanan ini dah tak ada lagi komitmen kita. Kita umur 40 kita rasa lebih bebas merdeka. Macam saya katakan, bila kita tak ada ikatan dengan ibadat haji umrah, kita rasa macam dah bebas. Dah nak balik. Dah habis haji ni, dah habis. Yang kita fikir nak balik. Dah habis umrah ni. Dah habis umrah, dah pergi. Kita mula tengok tiket nak balik. Itu umur 40 kata ulama. Tapi bila kita umur 60 tuan-tuan, berarti kita sudah berada dekat airport. Anytime akan dipanggil nama kita untuk naik kapal terbang. Atau mungkin attendant kapal terbang, pembantu kapal terbang, suruh kita berbaris row pertama, row kedua, row ketiga untuk dah naik kapal terbang. Bila kita umur 60. Itu perjalanan umur kita. Supaya kita sedar umur kita macam ni. Saya dah 40, saya dah sedang menurun untuk menuju kematian. Yang umur 60, tak payahlah kamu duk main benda-benda dunia lagi. Kamu dah berada kat airport. Tengok tiket itu kerap sikit, orang panggil. Dah tercatat dah penerbangan kamu pukul berapa. Dia ada waktu call dah. Waktu dia call, mungkin dia dah final call. Maka apa kita buat? Tunggu dekat pintu, kat gate tu. Jangan main jauh-jauh. Tuan-tuan tunggu dekat gate tu. Jangan nanti bila main jauh dia buka gate, kita pun ketinggalan. Terus buat taat kepada Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? A'zarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah tak lagi terima alasan orang yang dah panjang umur sampai 60. Tentang kita 40 ni macam ada alasan sikit lah. Itu, ini. Cerita balik kampung pun kuat lah. Umur 40 ni masih lagi. Sebab mak ayah ada. Tapi umur 60, nak ke mana? Kampung dah memang tak boleh balik dah. Mak ayah dah tak ada umur 60. Rata-rata orang umur 60 jarang ada mak ayah. Jarang. Saya tak kata tak ada, jarang. Saya belum pun 60, mak ayah saya dulu tak ada. Jarang orang dia umur 60, mak ayah dia masih ada. Kebanyakan kita bila masuk je umur 60, apatah lagi 70. Ini umur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur mak aku 60, 70, sedikit melampauinya. Dan kalau saya masuk 60, takkanlah saya nak cerita balik kampung lagi. Kita balik kampung. Nak lagi bersesak-sesak jeng jalan raya tu. Sedangkan umur kita anytime. Macam saya sebut tadi, kalau tuan-tuan dah tahu kapal terbang dan nak terbang, tuan-tuan cuma duduk kat gate je. Gate nak buka ni, kita gate C. Misalnya gate C 49. Tunggu kapal terbang kita nak terbang. Tuan-tuan tak berani pergi jauh. Kalau pergi jauh pun pergi bilik air. Kadang-kadang nak beli makanan pun takut. Tunggu situ, tidur kat situ. Bila buka gate, kita pertama masuk. Artinya tuan-tuan, bila kita masuk 60, 70, kita menunggu untuk kematian kita. Jangan berharap panjang sangat ke umur ini, melainkan kita penuhi dengan kebaikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan mengikut cara dia mati. Bila satu ketika seorang sahabat Nabi SAW menunaikan umrah bersama Rasulullah, tiba-tiba terjatuh kenderaan, dipijaknya lehernya, patah tengkuk, mati. Maka kata Nabi SAW, mandikan dia dan jangan sentuh dengan wangian. Jangan tutup kepalanya, kan dia akan bangkit dengan keadaan bertalbiyah. Yang mati dalam ihram, dibangkit tu dia akan kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebab dia mati dalam keadaan dia buat baik. Tentang kita kalau mati tengah main gendang, bangkit main gendang. Mati tengah karaoke, mati. Mati kita, bangun nyanyi kita, buat maksiat tadi. Kan Nabi SAW menyebut setiap orang
akan dibangkit mengikut kesudahan akhir dia mati. Macam mana? Tuan-tuan sedang bertasbih mati, ya Allah, bangkit dan kena bertasbih, subhanallah. Bayangkan wangian tasbih, gegaran tasbih pada hari kebangkitan. Tuan-tuan baca Quran mati, bayangkan kita bangkit dan kadang kita membaca Al-Quran, kalamullah. Tuan-tuan sedang menuntut ilmu mati, bayangkan kita bangkit di kalangan ahli penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk dengan ahli maksiat mati masa tu, bayangkan dia bangkit bersama ahli maksiat. Mati tengah jerit kat stadium, umur 60 jerit. Orang sebelah jerit kuat, sakit jantung mati. Kita mati dalam kelompok ini. Sebab tu kita hairan orang ni. Kalau tahu dia kecil mani, dia berhati-hati makan. Kalau dia ni kecil mani, ni kecil mani. Kalau dia sakit jantung, dia berhati-hati makan. Terji makan dia tak boleh saya jantung, bypass dah. Kalau dia sakit garuk, orang letaklah udang ke tangan dia tadi. Garuk. Tak padam saat sengsara malam hari. Tapi anehnya dia tak fikir tentang kematian yang usia macam tu. Dah 60. Orang pun ajak, jomlah kita main bola. Saya ni umur 60. Saya tidak mau malaikat maut panggil saya kat situ. Saya nak malaikat maut panggil saya ketika saya taat kepada Allah. Dan saya katakan kalau orang kecil mani, dia tak berani makan benda yang berbisa. Sebab tahu kesannya buruk. Orang yang sakit itu, sakit ini, berpantang semua benda ni. Walaupun sedap, walau free, tak ambil ni. Mana? Sila lagi, tak. Saya tak boleh minum, saya tak boleh makan. Ni bagi buah mata kucing tak boleh. Ni ustaz, kalau saya makan mata kucing, esok tu beliau saya. Sebab kecil manis tinggi. Ni free ni. Tak berani ambil walau free. Bagi sekilo pun tak nak. Ni lebih gila makan benda tawar. Kita bimbang kesihatan kita. Bagaimana kita tak bimbang bagaimana nanti kita akan mati? Bila dia ajak pada perkara kita tahu dengan umur kita ni anytime boleh mati. Tak berani. Ada jom main badminton. Kita ada buat ni grup-grup penceng. Panggil grup-grup sakaratul maut. Jom main badminton. Tak nak. Saya orang umur 60, 70 ajak main badminton untuk memilih Johan orang tua. Tak payahlah. Tai Johan pun tak apa. Kita nak renew balik geng-geng 60, kita buat karaoke. Nak tengok siapa suara maintain walaupun dah 60 tahun. Tak payahlah. Tak payahlah kita mengambil risiko macam tu. Sebab tu kita kena kenal usia kita. Sebagaimana tuan-tuan kenal penyakit tuan-tuan. Tuan-tuan kenal penyakit tuan-tuan, tuan-tuan tahu pantangnya apa. Tahu sendirilah, tak apalah. Tak payah doktor cakap sekali je. Ajar tak boleh macam ni. Ajar tak boleh makan lambat, anti gastrik. Makan cepat. Masuk je pukul 7, walau ustaz kuliah makan. Tidak gastrik. Kita pun akan ikut. Kalau ustaz saya memang pukul 7, kalau ustaz tengok saya makan tu jangan marah ustaz. Sebab saya gastrik. Tu makan nasi lemak tu dengan kuliah ni. Tak ada masalah, kita okey. Mereka tahu badan dia. Badan dia perlukan macam tu. Dan kita juga kena tahu perjalanan usia kita. Tuan-tuan umur berapa? 70. Jangan berangan banyak. Jangan buat perkara yang merugikan kita pada usia macam ni. Jangan. Kita dah nak pencing dari hidup untuk kita menuju ke negeri akhirat yang abadi, yang mengambil kira kesudahan terakhir kita bagaimana. Dalam hadis Nabi kata apa? Innamal ibratu bil khawatim. Nilai seseorang bagaimana kesudahannya. Bila seorang tabi'in tanya Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, apakah doa yang paling Rasulullah suka doa?" Lalu kata Ummu Salamah, isteri baginda SAW, doa yang paling yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ila ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agama dan ketaatan. Lalu aku satu hari tanya, ya Rasulullah, kenapa banyak sangat doa ni? Cik doa je doa ni. Tak pernah miss. Kalau Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah, ini doa yang Ummu Salamah tak pernah tak dengar Nabi sebut. Sentiasa sebut. Lalu kata Nabi SAW, Ummu Salamah, hati kita berada di sisi Allah. Yang Allah boleh palingkan pada siapa dikehendaki. Ada yang orang yang Allah Ta'ala palingkan hatinya, gelincirkan hatinya. Ada orang yang Allah Ta'ala tetapkan hatinya. Kali itu aku bermohon pada Allah. Kerana setiap detik proses itu berlaku. Sebab itu tuan-tuan tengok, kita tengok dalam
kemampuan ibadat. Ada tak lagi tuan-tuan tak semangat untuk buat ibadat? Ada. Tak semangat nak pergi kuliah, tak semangat nak dengar kuliah, tak semangat nak buka channel kuliah. Ada. Berarti hati kita sekarang sedang menurun. Tidakkah kita takut Allah palingkan terus kita, sehingga akhirnya kita benci kebaikan? Akhirnya kita tak suka buat kebaikan yang biasa dulu kita buat. Dulu memang suka ustaz saya sebelum tidur mengaji juzuk, sekarang tak buat. Tidakkah kita lihat Allah sedang memalingkan hati kita? Kerana memalingkan hati itu sama ada memalingkan pada nilai ibadat, kualiti ibadat, atau memalingkan terus daripada hidayah. Orang yang dipalingkan daripada kualiti ibadat, yang saya katakan dulu dia buat macam ni, buat macam ni, sekarang dah tak buat. Dulu dia rajin derma, sekarang dia macam berkira sikit derma. Dulu dia rajin tahajud, sekarang dia macam lambat sikit bangun. Dulu dia rajin baca Quran, sekarang macam tak sempat baca Quran. Dulu dia rajin menuntut ilmu, sekarang macam tak sempat menuntut ilmu. Maka semua benda-benda dia kena ingat, itu ada pemalingan hati kita daripada hidayah. Sebab itu orang beriman ni, dia punya bijak. Dia bijak. Dia nampak dia menurun ketaatannya, cepat-cepat dia istighfar. Cepat-cepat dia bermuhasabah. Cepat-cepat dia bertanya dirinya, apa dosa aku buat sehingga qiyamul lail aku dah tak boleh bangun? Apa dosa yang aku buat sehingga aku tak mampu lagi puasa sunat? Apa dosa aku buat sehingga aku tak mampu lagi berzikir sebagaimana kebiasaan? Apa dosa aku buat sehingga aku dah tak rasa kerinduan untuk duduk majlis ilmu? Dulu rindu, seronok, sekarang dah tak ada. Apa dosa kita buat? Kan ini proses pemalingan berlaku. Macam saya kata, kita tahu kalau tuan-tuan bisnes, tuan-tuan tahu bisnes tengah jatuh. Ini macam nak jatuh ni Ustaz. Duk tengok ni, kalau saya tak buat sesuatu, dia boleh jatuh. Lalu kita pun reshuffle balik, kita pun bina balik supaya tak bermasalah. Akhirnya alhamdulillah selamat, bisnes saya tak jatuh. Saya dah buang orang khianat saya, orang tipu saya, orang yang main-main dalam kerja, saya dah buang semua. Rupanya inilah punca dia. Saya tak akan letak lagi dia dalam kesebelasan utama tim saya dalam bekerja. Kadang kalau coach, kita tengok orang main bola, coach ni jurulatih, mudarrib, dia perhati siapa tidak lagi punya prestasi, tak ada, dia keluarkan untuk tukar orang lain supaya permainan itu kekal stabil. Kita pun sama, agama ni kena pasti stabil, pastikan dia stabil. Kalau nampak goyang, kat mana goyang agak-agak? Yang dulu boleh bangun 4 pagi, duduk sekarang sampai 8 pagi bangun teruk no kita ni. Yang dulu saya katakan boleh sat selawat 1000 kali, sekarang selawat pun payah. Hari Jumaat pun boleh lupa selawat, jangan kata hari lain. Yang dulu boleh sedekah sehari RM10, sehari RM10, hari ni Allah, hari Jumaat pun tak sedekah. Menurun. Kita kena perhati. Kata agama kita menurun bila kita mula rasa seronok dengan dunia. Bila seorang mula gembira dengan dunia, maka keseronokan ibadat mula hilang sedikit demi sedikit. Tapi kalau seorang sedar balik, kembali merasa seronok dengan akhirat, maka kembali ditambah. Kita nak tengok indikator kita. Kalau sentiasa kita tambah hal akhirat, kita menuju pada cinta akhirat. Kalau kita tambah urusan duniawi, kita menuju pada cinta duniawi. Nak atau tak nak? Tak, Ustaz, saya tak cinta dunia, tapi saya buat dunia. Awak akan cinta nanti. Kata orang yang kita selalu tengok, akhirnya kita akan jatuh cinta dengan mudah. Benda yang selalu kita lihat, akhirnya kita akan terpaut padanya. Lagi kerak pandangan kita, lagi cepat ia melekat di hati kita. Kerak kita memandang dunia, maka dunia pun lekat. Kerak kita memandang akhirat, maka akhirat pun lekat. Kerak kita melihat taat, maka taat akan hadir. Kerak kita melihat maksiat, akhirnya maksiat pun akan hadir. Oleh sebab itu, lihat macam mana kita penuhi hari kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila beliau menyebut tentang ibadat, wasiat, bukan pada perkara yang biasa. Makan kamu pun biarlah makan ucapan selamat tinggal. Mungkin ni makan terakhir saya. Bertemu kamu, even kamu bertemu dengan aku, anggaplah ini pertemuan terakhir kamu dengan aku. Lepas ni tak jumpalah Tok Guru kamu. Mungkin kamu mati atau Tok Guru kamu mati. Dan demikian kata Syekh Abdul Qadir, manusia dalam ingat mati ni ada 2 golongan. Satu golongan tak tahu tentang alamat kematiannya. Satu lagi golongan dia tahu alamat kematian. Dia tahu alamat kematian. Biar bukan ubang di kepala, dia tahu ini adalah salah satu daripada nazir, daripada 5 tanda kematian. Sakit, peringatan pertama. Uban, peringatan yang seterusnya.
Sakit sendi, peringatan yang seterusnya. Umur yang makin ke depan, itu peringatan seterusnya. Kematian orang tersayang, itu peringatan seterusnya. Ini 5 peringatan kita. Sewaktu tuan-tuan beruban, sudah datang satu peringatan. Datang satu peringatan. Nak ingat ataupun lupa, terpulang. Bila sekiranya kita sakit, itu peringatan. Kalau kita tahu sakit ini adalah tanda kematian. Tiba-tiba rasa macam nak sakit jantung, sakit. Ini tanda kematian. Apa patut buat? Istighfar cepat-cepat. Taubat cepat-cepat. Perbanyakkan kebaikan. Tulis wasiat. Doa biar Allah matikan kita dalam taat. Kalau tuan-tuan sakit je, cepat-cepat doa biar Allah mati dalam taat. Yang sakit, sibuk cari ubat dulu. Tak doa ni. Sebab nak cari ubat tu lambat. Kena beratur kat hospital. Yang boleh kita buat cepat ialah doa, ya Allah, kalau ini sakit bawa kematianku, jadikan ia kesudahan yang baik untukku. Sakit je tuan-tuan tu kata, ya Allah, kalau ini adalah tanda kematian dan ini adalah tanda kematianku, bawakan kematianku, jadikan kesudahan yang baik untukku. Ampunkan dosaku, rahmatilah aku. Sekian-sekian doa yang menunjukkan ingat kita pada mati. Yang ketiga, bila mana kita dalam lemah sendi kita, dek kerana tuanya kita, itu tanda mati. Ustaz, saya dah tak laju berlari. Awak dah nak mati? Bukan Ustaz, bukan. Sebab saya kurang pesan. Tak, awak dah nak mati. Bila lemah sendi kita, tak sekuat dulu, tuan-tuan nak angkat benda pun dah tak larat dah. Suruh anak cucu angkat, tak boleh lah. Yang kata slip disc. Slip disc bukan belakang ni, slip disc dengan tangan-tangan slip disc. Maksudnya tangan saya pun tulang sakit. Pegang tu tak boleh. Nak pegang pinggang pun sakit. Dan kata yang lain-lain, itu alamat kematian. Dan bila umur kita makin ke depan, itu sebenarnya alamat kematian. Kalau tuan-tuan umur 20 tahun lepas, tahun ni 21, tu nak mati dah tu. Kenapa? Ialah umur awak ke depan. Kalau umur awak ke belakang, memang awak tak mati. Saya tahun lepas Ustaz, saya umur 20, tahun ni umur 19 Ustaz. Maknanya awak tak mati. Bergembiralah awak tak mati. Tahun depan pula Ustaz, umur saya je 18 pula. Memang awak tak mati. Tak mati awak tu. Tentu tak berlaku begitu. Yang berlaku, walaupun kita cuba gembirakan dengan tanda kematian tadi, dengan tiup lilin sambut hari jadi, kita dah dekat mati. Atau orang tengah tiup lilin hari jadi, kita kata, "Mak, kau dah dekat nak mati, umur dah lebih." Tak padam lilin tu. Mak sabar dia. Tapi kita dilekakan, bergembiralah dengan umur ke depan kita. Gembira, saya dah masuk 40, 50, tiup lilin. Kita nak gembira apa? Kita selangkah ke arah kematian. Kalaupun kita gembira dengan maksud syukur pada Allah, moga umur ini terus Allah panjangkan untuk buat taat, okey. Tapi kalau sekadar nak seronok-seronok umur kita, umur 30 nak masuk 40, tidak ada makna yang patut kita rasa bangga dengannya. Dan sebut tanda kelima, kita memang dah nak mati. Orang-orang yang sayang kita, paling sayang mula mati. Bini kita mati, isteri kita mati, suami kita mati, mak abah kita mati, adik-beradik kita mati. Giliran awak dah tak lama. Kita macam tunggu giliran. Tuan-tuan pernah tunggu giliran kat JPJ kat mana-mana. Setiap kali nombor dipanggil, tuan-tuan pasti tengok nombor tuan-tuan. Ting, klik nombor ni. Kita masih ambil nombor tu, dah tahu nombor kita 30. Jumlah orang menunggu ialah 8 orang misalnya, 22. Tapi setiap kali klik, kita pun tengok atas. Tengok nombor, atas tengok nombor. Maknanya kita tahu giliran kita tak lama. Oh, lagi 7 orang. Orang sebelah pun datang kat kita. Awak nombor berapa? Oh, saya nombor sekian. Oh, dekat dah. Macam tuan-tuan jumpa orang, ada soalan yang popular bila kita jumpa, dia tanya, umur berapa umur? Kita bukan, saya umur 60. Oh, saya baru 59. Mana awak nak mati dulu? Ini saya. Secara giliran, kalau saya katakan tuan-tuan tunggu dekat Jabatan Kerajaan nombor, nanti awak dulu, lepas tu saya pula nombor. Tapi tak mustahil kalau nama kita dipanggil dulu. Tak mustahil. Oleh sebab itu kita kena tengok umur kita tu, bergerak ke depan. Dan orang-orang dekat. Baik, ada orang yang saya katakan dia tahu bila dia mati. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kami mengetahui alamat yang jelas sebagaimana kamu melihat matahari yang jelas. Ini rahsia. Kami tak sepatutnya bercakap tentang rahsia ini. Tentang ini keadaan bila mana seorang itu dia benar-benar mujahadah dalam ibadat.
dan benar-benar bersabar dengan kehidupan. Orang ni antara keistimewaannya, Allah Ta'ala beritahu dia tentang kematiannya. Alamat-alamat kematian dia dapat menghidu dan membaca. Kita ambil contoh macam ni. Kalau orang tu pakai ekonomi, dia tahu tak ekonomi akan jatuh? Dia tahu tak? Dia ni pakai ekonomi. Dengan unjuran itu, dengan itu, ini dia kata, kemungkinan tahun 2000, akhir 2022 ekonomi jatuh. Ringgit akan lemah. Itu akan begini, inflasi akan naik, kadar itu akan naik, pergolakan politik. Kalau orang yang kita tahu dia memang pakar di sini, dia tahu. Orang macam kita tak tahu apa. Kita cuma fikir pagi ni nasi emak ke nasi goreng. Faham kan ni? Sebab kita bukan pakar dalam bidang mengkaji tentang ekonomi. Kita bekerja makan gaji tu, kita tahu orang bayar gaji kita. Tapi ada tak orang yang saya katakan dia melihat sesuatu yang lebih jauh? Kita tak tahu pun hujan ke tak hujan hari ni. Ada orang dia tahu kemungkinan hujan seminggu. Alamat yang didapat itu terlalu kuat. Walau masih disebut istilah ramal, tapi keyakinan dia pada benda itu berlaku. Sama juga orang yang dekat dengan Allah. Dia rasa dekat kematiannya. Dia tahu seolah-olah kematiannya di sini. Bila salah seorang daripada guru pada guru kami, Syekh Muhammad Al-Ghazali, kata guru kami, waktu beliau dijemput ke Madinah untuk menyampaikan ceramah, lalu guru saya pergi jumpa dengan Syekh Muhammad Ghazali. Nasihat, jangan pergilah, Tok Guru tak sihat. Tok Guru tak sihat, tak payah pergi. Tua dah 80. Dia kata saya nak pergi juga. Saya nak pergi nak ceramah sihat. Datang oleh nasihat, Tok Guru tak sihat, tak payah pergilah. Sayang ke Tok Guru. Dia kata nak juga. Dia punya kita katakan rasa yang kuat bahawa tempat dia mati bukan di sini. Akhirnya pun dia pergi, betul dia mati di Madinah. Dan dikebumikan di bumi Madinah. Walaupun orang lain dia punya rasa yang kuat bahawa itu tempat dia mati. Dan kisah cerita orang macam ni banyak. Bahawa mereka-mereka yang memang dalam kehidupan bermujahadah dengan Allah, dekat dengan Allah, seperti mereka mengetahui tempoh kematian mereka. Tanda-tanda itu terlalu kuat untuk mereka rasa bahawa saya dah dalam. Cukup kuat. Kerana itu mereka tinggalkan maksiat. Kerana itu mereka ingatkan. Kerana itu mereka buat itu dan buat itu. Barangkali kamu tak jumpa lagi saya, tapi ingat ini pesan terakhir saya. Sekian. Oh, betul lah dia dah mati. Dia punya rasa kuat. Kadang-kadang dia pesan semua anak-anak dia. Sekian untuk sebelum dia mati. Dia punya rasa yang kuat. Dia mujahadah dia waktu hidup. Maka Allah tak akan jadikan dia mati dalam keadaan tidak bersedia. Mereka dia amat bersedia bila berlaku kematian. Ada diceritakan oleh Imam Ghazali. Seorang lelaki datang dan berkata kepada crowded guru, orang sedang mengajar. Guru, tunjukkan saya tempat paling bersih di sini untuk saya sembahyang. Maka dia tunjuk tu tempat tu. Maka dia pergi solat dan dia mati di situ. Kenapa? Dia nak mati tempat paling bersih sekali. Rumah Allah sudah bersih semuanya, tapi nak tahu tempat yang paling baik. Dan dia mati di situ. Tentang kita tahu rumah Allah ni samalah kebaikan ni. Tapi kita tahu dalam tempat itu ada tempat paling mulia sekali. Kita pun pergi dekat mihrab dia. Biasa mati di mihrab. Ini orang-orang yang disebut Syekh Abdul Qadir, dia sampai kepada makam ini. Orang kalau sampai pada makam ini, dialah orang yang Allah maksudkan untuk menjalankan segala tanggungjawab, segala perintah Allah. Yang disebut padanya segala kunci pembendaraan, memberi maksud bahawa dia bercakap bagi pihak Allah, dengan maksud menyampaikan segala apa yang Allah turunkan, apa yang Allah Ta'ala firmankan, sebagai tugas yang dimainkan oleh Rasul-Rasul terdahulu, dia mainkan sebagai waris Nabi-Nabi dan Rasul. Maka dia bercakap semua daripada pembenaran Allah, bukan daripada dirinya. Halalnya, haramnya, dosanya, pahalanya, bolehnya, tak boleh, bukan daripada dirinya, melainkan daripada pembenaran Allah. Waktu dia melarang, maka kerana larangan Allah. Waktu mana dia menyuruh, kerana suruhan Allah SWT. Maka ini orang yang sampai ke makam ini. Rahsia yang sampai ke makam ini, walaupun kata Syekh Abdul Qadir, aku tak patut membicarakan tentang diriku, ini rahsia. Tetapi beliau menyebut rahsia orang sampai makam ini kerana mujahadah dia dalam mentaati Allah SWT. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.